أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati delegasi para imam, para bilal, pengurusi, timbalan pengurusi AJK, Masjid AJK Surau, ashabu fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih lagi memberikan rasa sifat keinginan, kehendak untuk kita langkah demi langkah ke rumah Allah ini, untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahlil, kita bertahmid, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, satu lagi sifat yang seharusnya, yang sewajibnya kita syukuri adalah Allah masih juga menerapkan, memasukkan sifat istiqamah yang kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ini. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu, sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ini? Alhamdulillah, saya mendoakan supaya semua jemaah-jemaah ahli Qorah di sini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga istiqamahnya untuk beramal ibadah. Yang mana mungkin kalau kita tak istiqamah untuk berada di sini, kita tak akan dapat pahala-pahala yang telah Allah janjikan yang orang yang berada dalam syurga Allah ini. Apatah lagi kita ini sekarang berada di dalam rumah Allah menunggu waktu Isyak ini. Maka marilah kita sama-sama kita mendengar apakah yang akan diperkatakan oleh tuan kitab ini yang saya akan bacakan nanti. Yang mana kalau tiada kekuatan untuk hadir, mungkin ketika ini, saat ini kita dah tengok bola dah tuan-tuan. Oleh kerana kekuatan yang hadirlah sampai ke rumah Allah ini. Kalau tak, dia tengok bola. Lawan mana pula ni? Saat ini. Maroko. Maroko dengan Rusia. Mana menang? Belum tahu. Sampai sekarang belum tahu lagi ni. Dah 2-3 hari belum tahu lagi. Baik. InsyaAllah pada malam ini saya akan cuba menyambung kembali dalam pengajian kitab kita, kitab Halal dan Haram. Halal wal Haram fi Islam karangan almarhum Dr. Yusuf Al-Qadawi ini. Kita masuk kepada sifat yang ke-10. Prinsip yang ke-10 daripada 11 prinsip-prinsip halal dan haram dalam kehidupan kita. Maknanya dah 10 bulan kita masuk sifat yang prinsip yang ke-10 ni. Yang kita akan bacakan nanti tentang apa yang haram itu tetap haram kepada semua. Apa yang haram tetap haram kepada semua. Kalau haram kepada kita, maka haram jugalah kepada orang lain. Kalau haram kepada keluarga kita, haram jugalah kepada keluarga orang lain. Kalau haram pada anak kita, jugalah bermakna hukum halal haram ini dia tak kira bangsa, dia tak kira warna kulit. Kalau haram di Malaysia ni, haram jugalah di Qatar. Contoh. Arak di Malaysia ni haram, Qatar juga haram.
Alhamdulillah kita lihat bagaimana dengan dakwah bil hal, dakwah yang menunjukkan akhlak yang baik. Walaupun anjur World Cup, tapi ramai orang masuk Islam. Tak? Main bola je tuan-tuan. Anjur bola je, ramai orang boleh tahu tentang Islam. Ramai orang yang bukan Islam boleh masuk masjid, diajar bagaimana masuk masjid, ambil wudu. Itu dakwah. Kita lihat kan, ramai orang yang masuk Islam kena tengok bola, kena anjurkan bola. Saya rasa saya ni dah 10 tahun ceramah ni, tak tahu rasanya tak ada lagi kot orang yang masuk Islam. Kes saya dengar, kes saya yang duk ceramah, rasa-rasa je lah. Tak. Orang yang duk anjur bola tu tengok, ramai pula tuan-tuan. Maknanya nak berdakwah ni sebagai seorang da'i ni, dia tak kira siapa kan. Yang dia tak semestinya dia yang duk sebagai penceramah dah. Yang membantu orang, yang menunjukkan perkara yang baik juga dianggap sebagai seorang yang da'i. Akhlak yang baik. Orang baik ni tuan-tuan, kata ulama' tasawuf, kalau orang semua kata kita baik, itu belum baik lagi. Katakanlah dalam Korea di sini, kampung di sini katakan bahawa, oh Ustaz Amri baik, semua kata saya baik, itu belum baik lagi. Sebab dalam kampung ni adakah semua baik? Tuan-tuan, adakah semua orang di sini baik semua ke? Ada tak yang mengumpat? Ada tak yang menipu? Ada tak yang menjudi? Ada juga. Adakah semua di sini auratnya tertutup semuanya? Maknanya kalau semua ni akan ada juga orang yang tidak baik. Kalau orang yang tidak baik itu mengatakan kita baik, itu something wrong lah. Bermakna kalau semua orang mengatakan kita baik, kita belum baik lagi. Apatah lagi kalau semua orang mengatakan kita tak baik, lagi tak baik. Tetapi kalau orang baik mengatakan kita baik, itu adanya tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri kita. Maknanya kena carilah orang yang baik, yang boleh kita jadikan sebagai satu panduan untuk kita dalam nak meneruskan tentang kehidupan ni tuan-tuan. Jadi carilah yang baik. Kematian dia tak menunggu orang yang baik. Tapi orang yang baik sentiasa menunggu akan kematian. Maknanya tuan-tuan, ini semuanya orang yang baik-baik yang sentiasa menunggu akan kematian. Duduk belakang ni sebut mati ke, tak berapa nak dengar. Tapi itulah hakikatnya sebagai seorang yang hidup baik, orang yang baik anytime tuan-tuan. Anytime, Baik, itulah kita lihat bagaimana dakwah yang boleh juga kita pelajari, yang orang boleh nak kenal apa itu Islam. Kan? World Cup, pembukaan World Cup, kita lihat ayat-ayat Quran dibaca dalam stadium. Perbualan di antara Morgan Freeman itu dengan duta World Cup yang OKU tu kan, apa nama, Ghanim. Kita lihat bagaimana perbualan yang berkaitan dengan hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, dan juga dibacakan dengan ayat-ayat Quran. Dan juga di sana juga kita lihat hotel-hotel juga ada bakut-bakut yang boleh orang boleh tengok apa itu Islam, kebenaran tentang Islam itu. Azan-azan dilaungkan dalam stadium. Orang boleh dengar azan lagi. Boleh solat Jumaat lagi. Arak tak ada tak? Tak ada arak tuan-tuan. First time sejarah World Cup, arak tak ada. Orang duk tanya kepada Presiden FIFA, mengapa tak boleh minum arak dalam ni? Dia senang jawab. Dia kata tak mati dalam 3 jam tak minum arak. Dah, betul juga. Jawapan itu, nak minum luar. Itulah kita lihat kekuatan apabila adanya kekuasaan roh pemimpin-pemimpin kita ni yang ada roh Islam. Yang ada roh Islam, itulah kekuatan. Ini yang kita perlukan kepada
pemimpin yang terbaik dan siratul mustaqim. Cuma takhta tak ada. Itu yang duk berebut takhta sekarang ni tuan-tuan. Ya, diuji dengan itu. Kita ni belum diuji lagi, cuba diuji dengan takhta. Kelahi juga nak beraya. Dah. Baik. Prinsip yang ke-10 yang disebutkan oleh tuan kitab lah, apa yang haram itu tetap haram kepada semuanya. Haram dalam syariat Islam bersifat umum dan menyeluruh. Maka tiada sesuatu yang diharamkan kepada orang ajam. Maknanya orang bukan Arab. Kalau orang Arab itu haram, orang yang bukan Arab juga haram. Kalau orang bukan Arab itu haram, orang Arab juga dia akan jadi haram. Cuma dalam bab haiwan, makanan-makanan haiwan yang halal, haiwan yang haram ni, dia ada satu kaedah yang disebut dalam kitab Fiqh Al-Manhaji itu. Yang pertama, apa juga haiwan yang dimakan oleh orang Arab, maka kita dianggap sebagai halal. Dia ada kaedah tu. Ya? Apa juga yang dimakan oleh orang Arab, maknanya orang Arab makan, Nabi makan, maka dianggap sebagai haiwan yang halal. Orang Arab makan apa tuan-tuan? Nasi Arab? Ayam, dok. Dok. Banyak ayam, dok. Dok. Dok ni apa tuan-tuan? Biawak. Biawak tu biawak. Biawak isi biawak. Nah, dok bukan biawak. Kita je yang membiawakkan dok. Biawak ni haram tuan-tuan. Dok. Nabi tak makan dok. Tapi Nabi tidak menghalang Khalid bin Walid nak makan dok ni tuan-tuan. Cuma Nabi ingatkan dab ini tiada di tempatku. Tempat area yang Nabi tinggal tak ada haiwan ini, maka Nabi tak makan. Tapi Nabi tidak menghalang sahabat nak makan. Dan maka orang Arab makan, maka hukumnya harus makan dab kan. Sekarang ni musim orang yang duk pergi umrah ni tuan-tuan. Penuh airport. Saya pun tadi pergi juga hantar orang. Penuh airport tuan-tuan, orang yang pergi umrah. Maknanya orang kaya ni. Orang kaya kan. Biasanya kalau kita pergi umrah, pergi haji itu, pelajar-pelajar Malaysia yang berada di sana, mereka biasa menjual dog ni. Minyak dog, serbuk dog kering ada, yang hidup pun ada. Ya. Cuma dog ini memang haiwan yang Allah ciptakan, makhluk Allah ini yang ditahan. Duduk di atas padang pasir tu kan. Tahan panas, tahan dahaga. Sebab tu dab ini nyawanya agak panjang. Sembelih pagi, petang baru mati dab. Lambat nak mati. Sebab tu orang Malaysia ni suka makan dab. Sebab lambat nak mati. Yang faham-faham dah, tak faham sudah. Beli laku tuan-tuan. Oh, sekarang ni jual minyak dab ni tu laku. Ya. Dia tak jual kepada geng-geng Marimpik, dia jual kepada ahli-ahli Korea masjid. Baik. So, orang Arab makan, maka dianggap sebagai benda tu yang diharuskan. Melainkan apa yang telah dinaskan, ianya adalah haiwan yang diharamkan. Begitu juga suatu perkara yang sama kepada orang berkulit putih. Tiada sesuatu yang dibolehkan atau dibenarkan secara berleluasa bagi suatu peringkat dari manusia atau dari suatu kumpulan, tak kira bangsa. Jawa ke, Kulaan ke, orang Terengganu, Kelantan, semuanya sama. Orang yang berada di golongan marhain juga haram, yang berada dalam istana juga haram, hukum sama. Contoh, kita katakan bahawa kalau emas tu haram kepada golongan marhain seperti kita ni, juga haram kepada orang yang berada dalam istana. Sama hukumnya itu. Tiada
level. Itu Islam kata sama. Orang kaya kah, orang miskin kah, sama hukumnya itu. Dalam soal darurat tu lain cerita darurat tu lain cerita. Macam juga saya pernah sebutkan bahawa orang yang sakit kencing manis disahkan kalau dia minum teh tarik yang ada gula banyak, dia minum mudarat haram teh tarik tu bagi dia. Halal bagi kita ngeteh. Tak boleh. Sebab itu dia keadaan yang boleh mendatangkan kemudaratan ke atas dia itu, maka tak boleh. Mudarat. Di antara mudarat dengan manfaat, mana yang kita kena ambil? Tuan-tuan. Manfaat dengan mudarat. Ambil manfaat tak? Manfaat lah sekarang. Sebab tu orang duk berebut sebab banyak manfaat. dapat manfaat banyak, lebih baik ambil tu daripada tak ambil. Daripada mudarat ini, kalau mudarat itu kecil dan juga lebih besar kemudaratannya, maka mana yang perlu kita pilih? Mudarat yang kecil ke mudarat yang besar? Pilih yang kecil lah kan. Akhafud darar, mana kemudaratan yang paling ringan, yang kurang mudaratnya, yang tu kita kena pilih kan. Sekarang ni orang nak buat pilihan, mana kena tengok kemudaratan, mudarat besar ke mudarat kecil, kena kurangkan kemudaratan, itulah yang seharusnya kita kena pilih. Itu Islam dah ajar dah. Bukan ikut manfaat. Ikut manfaat, bos. Memang orang nak manfaat semua. Nak tengok mudaratnya tu. Yang mana yang kurang kemudaratannya. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kena praktiskan yang kurang mudarat. Contohnya, Jawi kata kepada pengusin surau. AJK ada 10 orang. Kena buang seorang. Kena buang seorang. Mana pilih buang seorang? Pengusi kena mikir. Tengok daripada 10 orang tu, tengok mana yang kurang manfaat sekali. Dia kurang. Yang banyak mudarat, yang tu buang. Tengok bendahari. Contoh buang bendahari. Contoh ni tak. Tengok pengusi, mudarat besar, buang pengusi. Contoh saya sebut contoh ni. Dah sebab budak tak ada kaitan dengan apa-apa, contoh dah. Kan fungsi banyak sangat ona ni. Buang. Kurang mudarat. Mudarat belakang tu kita kena praktiskan dalam kehidupan kita ini. Itulah yang disebut sebagai akhafud darar, yang kurang kemudaratannya. Baik. Bahkan seorang Muslim itu tidak mempunyai keistimewaan apa-apa pada dirinya yang boleh menjadikan perkara haram kepada yang lain bertukar menjadi halal pula bagi dirinya dengan sebab darjat dan juga kedudukan. Sebagaimana yang sebutkan tadi bahawa kalaulah rasuah itu haram bagi orang yang marhai, yang bawahan ini, yang ambil RM20, RM30 juga haram, yang besar lagi haram, sama dia. Kalau kata riba itu haram juga bagi orang kampung, haram jugalah bagi orang yang berada di atas kayangan sebagainya. Itu yang disebutkan. Ataupun juga maknanya haram itu tak kiralah dia ada talian ke atau juga tak ada talian. Adik-beradik ke tak ada adik-beradik ke, hukumnya adalah sama. Tidak sama sekali ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan bagi semua orang, dan syariat Allah juga untuk semua. Kan? Allah, kita sembah Allah yang satu. Kita mohon, kita berdoa kepada Allah yang satu. Maka di situlah samanya kita. Nak tahu sama tak sama, orang pergi buat haji tak? Pergi buat umrah, semua sama. Tak kira VIP apa juga pun, tawafnya sama, pakai baju putih ihram semua sama. Lelaki sependa pun tak pakai. Sama semua tuan-tuan. Di situ kita akan tahu kena buang pangkat, kena buang apa pun, hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apatah lagi nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu sama. Kembali kepada Allah dengan berapa helai kain yang warna putih itu sama semua. Kubur juga kubur yang sama. Apa yang dihalalkan Allah dalam syariatnya, maka duit itu halal bagi sekalian manusia. Dan apa yang diharamkan Allah, maka dia itu haram pada semua manusia sehinggalah ke hari kiamat. Baik. Contohnya ialah dalam bab mencuri kan, apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa aimullahi lau saraqat, Nabi kata, Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadah. Jika anakku Fatimah binti Muhammad ini mencuri, tetap aku akan potong tangan. Maknanya dalam bab nak menghukum ni tuan-tuan, tiada pilih kasih. Tak ada yang disebut sebagai ni grup aku, ni grupmu, tak ada. Bila aku naik, aku nak boleh lepas, tak boleh. Contoh, tak boleh sebab ini yang Nabi sebutkan ni. Sedangkan Nabi sebutkan anak pun sendiri buat, tak boleh, tak lepas. Dalam hal ini dia tak kira siapa. Dan juga dalam menghukum, sama ada orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau kita pergi curi barang orang bukan Islam, boleh tak? Curi barang orang Islam tak boleh, haram. Curi orang bukan Islam punya halal kan? Tak haram juga, sama. Sama. Makan benda yang haram tetap sama. Orang miskin ke orang kaya ke. Maka pada zaman Rasulullah SAW berlaku satu kecurian yang mempunyai syubhat. Yang berkaitan di antara orang Yahudi dan juga orang Islam. Berlaku peristiwa itu. Orang yang mencuri ini adalah orang Islam. Maka kaum kerabat si Muslim itu berjaya memfitnah, menuduh di sekitar orang Yahudi itu dengan sebagai bukti yang dibuatnya mengelakkan tomahan atau tuduhan terhadap kerabatnya yang Muslim itu, sedangkan yang sebenarnya Muslim itulah yang melakukan kecurian. Hingga Nabi sendiri cuba membela si Muslim ini. Maknanya yang duk mencuri itu orang Islam. Yang duk kelahi sekarang ni semua orang Islam. Bila orang Islam yang duk kelahi, orang Islam yang mencuri, dia duk sabit pula kepada orang bukan Islam. Dia duk kata orang bukan Islam yang duk mencuri. Sampai satu tahap Nabi Muhammad SAW seolah-olah terpengaruh dengan apa yang telah dibuktikan oleh orang pun, pengkhianat yang duk buktikan. Maka dalam hal ini turunlah ayat Quran. Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah SAW tentang orang Islam inilah yang menipu. Maka dalam hal itu dapat membersihkan orang Yahudi tadi itu, kemudian perbuatan Nabi tadi itu, dan juga meletakkan pada tempat yang benar sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah panjang, surah ayat 105 hinggalah 109 itu yang kata membela kepada orang bukan Islam. So dalam hal ini kulul haq walau kana murra, kena cakap betul walaupun ianya pahit. Tak boleh, di mananya dalam hal ini tak boleh kata anak sulung beres kalau dia ambil curi sikit-sikit. Anak nombor dua tak boleh, dah sama je tuan-tuan. So dalam hal inilah yang nak disebutkan tentang bagaimana Islam tu dia tak kira siapa, sama ada orang kecil ke atau juga orang yang besar. Kita janganlah jadi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia kata kalau bukan orang Yahudi, keturunan Yahudi, boleh pula tak boleh makan riba. Kalau orang Yahudi boleh pula. Dia menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan itu. Baik. Lepas tu dalam hal ini sebenarnya agama Yahudi yang menyeleweng itu menganggap bahawa riba itu adalah haram ke atas kaum Yahudi. Apabila seorang di kalangan mereka meminjamkan saudaranya Yahudi yang lain, adapun meminjam
kan orang yang bukan Yahudi, maka tidak mengapa dikenakan riba ke atasnya. Ini yang disebutkan bahawa orang Yahudi ini kalau geng dia okey, yang bukan bangsa Yahudi ini mereka akan tindak betul-betul ya. Ini yang kita sebutkan bahawa dalam Islam tidak sama, tak ada kasta-kasta kan. Kalau orang bukan Islam, orang India contohnya, dia ada kasta-kasta. Selalu masa saya pergi ke India, masuk kilang tu, India ni dia akan lap kasut kita. Masuk tu dia lap kasut, tapak kasut dia lap. Kita mana biasa begitu kan. Tak nak lah. Tapi orang dia biasa begitu. Sebab dia anggap sebagai golongan yang bawah. Dia ada kasta-kasta. Islam tak ada. Ya, semula-mula ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tabiat golongan Yahudi ini merupakan suatu tabiat buruk yang patut dikeji dan tidak sewajarnya pula dikatakan ianya bersumberkan dari agama langit. Kerana pelakuan yang baik, bahkan kelakuan yang sebenarnya harus mempunyai ciri-ciri yang mutlak, iaitu menyeluruh dan juga bersifat universal. Maknanya sebab itu Islam itu syumul, yang mana Islam itu diturunkan bukan hanya kepada rakyat golongan-golongan yang tertentu saja, tapi kepada semua orang. Kan kita bila kita pergi buat umrah, kita buat haji, semua sama. Semua sama. Orang bukan Islam tak, kita adalah hukum itu adalah sama. Cuma dalam bab fiqh ini, fiqh ni dia akan lihat juga fiqh waqi', fiqh reality yang ikut pada tempat-tempat tu. Tempat-tempat tu ya. Macam juga bila orang tanya kepada Ustaz Zahid Rus tentang, saya pernah cerita sebelum ni, yang kata kes keropok leko. Ada? Tak ada game. Orang tanya Ustaz Zahid Rus, makan keropok leko. Maka Ustaz Zahid Rus jawab, siapa makan keropok leko masuk api neraka. Sudah. Ingat? Rupanya dia tanya soalan. Orang yang buat keropok leko ni, dia perlukan pada surimi kan? Pernah makan surimi? Surimi. Tak nak makan? Tak nak makan kan? Surimi. Patutnya muka orang jemaah ni bernur. Percaya belakang kan ada nur semua ni. Alhamdulillah. Bagus aja ke surau sini. Pernah makan keropok leko kan? Fishball, fish cake, yung tofu. Surimi lah tu tuan. Isi ikan tu. Kan isi ikan yang nak buat keropok leko ni kan. Baik, nak buat keropok leko dia perlukan ikan. Ikan itu dia akan masuk dalam mesin. Right. Bila dia ambil seko, contohnya ikan selayang lah, ikan selayang ke ikan sini panggil apa? Tak, selayang. Ambil seko, isi seko, perut masuk, hancur. Dia masuk dengan perut, masuk dengan ikan. Baik. Ini apa yang mati kita disebutkan ini sebagai ikan bangkai belanda. Maka ikan ni yang punya haus aku minum air, tapi darah ikan najis. Sebab tu kalau nak buat keropok leko, ambil nak isi kena buang perut dan juga darahnya itu. Biasa ikan ni yang ada darah ketika dalam perut tu je buang. Kalau campurkan juga najis. Najis, kalau siapa yang makan najis, haram lah. Kalau makan benda yang haram, Nabi sebut kulul lahmin nabata minal haram fannar wa aulabi, setiap daging yang tumbuh yang membesar dengan semua yang haram, maka Nabi kata fannar,
maka masuk api neraka. Siapa yang makan kerupuk masuk api neraka. Sebab makan dengan darah-darah. Jadi untuk membentuk surimi itu. Patutlah wajib orang yang nak buat kerupuk leko ni kena asingkan di antara isi dengan perut dan juga darah. Biasanya orang buang perut lah, buang perut habis lah. Jangan campur perut sekaligus. Ini juga menyebabkan dia campur dengan darah. Hurimat alaikumul maitatu wad damu, darah. Tapi hakikatnya memang betul pun. Yang kata isu dulu yang ada blood plasma darah dalam surimi yang nak buat kerupuk leko fishball itu ni. Kalau ianya benar berlaku, maka itulah juga itu termasuk benda yang najis. Tak bolehlah najis tu. Dia ada dua najis ni. Kotor lain kan. Kotor dengan najis dua benda yang berbeza. Kalau kita punya seluar kena selut, banjir baru ni contoh banjir kena selut, najis ke kotor? Kotor. Kalau kotor kita bawa solat, sah tak sah? Sah, sebab dia tidak menanggung benda yang najis kecuali campur dengan benda yang kena tahid sebagainya, maka hukumnya adalah boleh. Kita kalau seluar kena selut tak nak dah sembahyang. Dia tidak najis. Sama juga seperti najis arak dengan najis dadah. Beza. Apakah bezanya? Yang Allah sebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun, najis itu. Arak najis dia memang kalau kata minum tu haramlah. Kalau terkena kepada baju kita, kalau tak dibasuh, maka dia masih lagi menanggung benda yang najis. Kenajisan arak itu. Kalau dadah itu kita pegang, dia tak najis, tuan-tuan. Katakan bahawa tengok sekilo dadah duduk bawah kepiah tu imam semayang. Contoh. Sah tak sah? Sah, sebab bukan kenajisan dalam hukum ini. Kalau kena arak tak basuh, najis. Macam juga judi. Judi itu haram berjudi. Kalau kata tengah-tengah sujud tengok jatuh nombor ekor daripada poket tu imam, daun teruk juga ni, sah tak sah? Sah, sebab dia bukan kena najis pada daun teruk najis itu. Itu beza di antara kenajisan itu, ya. Baik. So dalam hal ini kita lihat bagaimana hukum-hukum itu dia akan mengikut perbezaan tempat, ya. Dan dalam hal ini penulis buku Qissatul Hadar berkata sesungguhnya semua golongan manusia hampir keseluruhannya ada permuafakatan dalam kepercayaannya bahawa bangsa yang lain adalah lebih rendah dari bangsanya sendiri. Umpamanya bangsa Red Indian, kalau kata dulu bincang pasal apartheid kan, yang bukan kulit putih ni, beza dulu kan. Sekarang ni kita tengok di US pun orang kulit hitam boleh memimpin. Dia dah buang itu semua, dah situlah yang sepatutnya kan. Lepas tu saya lihat yang Qatar ini, kalau kita lihat pelakon itu adalah orang kulit hitam kan. Dengan orang Arab, bangsa Arab boleh duduk. So Islam tidak membezakan di antara orang Arab dengan bangsa-bangsa yang lain. Sama, ya, sama. Mereka dicipta oleh roh yang tertinggi khususnya supaya mereka menjadi teladan untuk dibanggakan oleh bangsa manusia. Ada lagi satu suku dari kaum India yang menganggap diri mereka sebagai manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Sebab itu sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa India dia ada kasta-kastanya yang sendiri, Islam tak ada sama. Tak ada, walaupun keturunan Tuan Said ke Nik ke keturunan biasa ke Jawa ke Kulaan Ngiring Pakurihing ke
dialah sama saja tuan-tuan. Ya, dalam bab ini. Ya. Kesimpulannya, sesungguhnya manusia ya, yang primitif dalam pergaulannya dengan yang lain tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan bangsa-bangsa lain kerana mereka tidak dapat menyesuaikan diri, menyesuaikan budi bicaranya yang aneh dengan suku kaum yang lain dalam bermuamalah seperti mana mereka dapat mempraktikkan dengan suku kaumnya sendiri. Maknanya kalau kita bergaul dengan bangsa kita sendiri, ya, samalah juga kita bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebab tu tuan-tuan, bila kita keluar daripada kepompong kampung kita, kita keluar berjalan bermusafir di muka bumi Allah ini, kita akan lihat indahnya Islam itu dipraktiskan. Bukan hanya kita lihat di sekitar saja. Sebab tu konsep hijrah, kena hijrah. Dan juga kita lihat Islam itu boleh sampai ke mana jua pun kena ada orang Islam yang berhijrah. Kalau tak ada orang Islam yang tidak berhijrah, tak akan sampai Islam di sini. Kita yang boleh masuk Islam ni sebab apa tuan-tuan? Dia sampai Islam ke Semenanjung ni. Sebab perdagangan kan. Yang datang ikut Melaka tu. Islam sampai. Kalau kita lihat ke Australia, New Zealand, orang yang boleh duduk di hujung-hujung hutan tuan-tuan, terlihat yang paling kuatnya adalah orang India, Pakistan. Dia gentabli yang boleh sampai, yang duduk di situ. Saya pergi ke Australia, New Zealand, kebanyakan dulu, termasuk jugalah di belah, saya pergi ke Brazil, Chile, semua orang-orang golongan-golongan yang daripada India, Pakistan yang menyampaikan dakwah tabligh di situ. Mereka buat jemaah boleh hidup, adalah orang Islam di situ. Orang Malaysia tak ada tuan-tuan. Orang Malaysia ni tak tahan, lembut, tak kuat. Ya, kecuali orang yang ada semangat mak kilau. Siapa yang ada semangat mak kilau, yang kampung mak kilau tu, dia ada semangat. Ya. Mereka berpendapat bahawa tugas budi bicara itulah yang dapat memperkuatkan ikatan hubungan perkumpulannya serta meneguhkan ikatannya ke arah kepentingan semua suku kaumnya. Justru persoalan etika dan larangan itu tidak boleh dipaksa melainkan kepada suku kaumnya sendiri. Adapun manusia yang lain, mana yang bukan tetamu mereka, maka boleh diperlakukan apa sahaja, termasuk menimpakan bencana ke atas mereka dengan balasan yang tertentu. Yang ini tak boleh. Kalau bukan geng dia, bukan guru kita ni, kalau guru kita beres bah. Kalau yang bukan, tak boleh. Tu yang bila kalah, habis hancur bah. Kalah agak hancur bah lah. Sebab tu orang yang berkawan, kalau dia boleh masuk, cakap tu sama, dia cepat baik tak? Dia sera cepat sikit. Kalau lambat sikit, orang ni, yang ni satu cakap Kelantan, satu cakap Kedah, lambat sikit. Kalau Terengganu dengan Terengganu, cepat tuan-tuan. Ataupun juga orang yang geng ngeteh, lagi cepat. Boleh duduk sekawan, pokok sebatang, lagi cepat. Cepat. Cepat dapat kawan. Tapi dalam Islam tak kira siapa pun. Itu yang dimaksudkan dengan halal haram ini. Dia tak kira bangsa, dia tak kira siapa. Hukumnya tetap sama. Sama ada ustaz kah, sama ada AJK masjid kah, sama ada jemaah, sama saja hukumnya. Kalau duk curi duit dalam tabung tu, tetap hukumnya haram. Jemaah curi haram. Kalau kata pengusi yang duk buat tipu juga haram. Contoh, ini contoh. Maknanya benda itu perkara yang diharamkan untuk semua. Kalau haram pakai gelang emas bagi orang lelaki, sama semuanya adalah haram. Semuanya adalah haram. Kecuali kita belikan
mas kepada isteri kita ni. Beli mas tak? Suami kepada isteri. Kena beli emas sebab isteri akan sayang suami dia bila diberikan emas. Beli tak? Tak beli? Aduh. Tak sayang. Beli tuan-tuan. Berapa ringgit je? Emas kilo berapa sekilo? Sekilo. Tak pernah beli sekilo. Beli sekilo tuan-tuan. Belilah kepada isteri kita. Kalau kita beli ke isteri kita, minta apa pun juga, insya-Allah akan dapat. Dah. Jadi satu saja yang sempat untuk kita nak kongsikan dalam hal ini. Prinsip yang ke-11 itu tentang darurat, membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu konsep ad-darurat sebagai mahzurat itu kita akan bincangkan pada bulan-bulan depan, insya-Allah, jika dipanjangkan umur, untuk kita sama-sama kita akan bacakan prinsip yang ke-11. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itulah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan-pandangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala